hari ini kita akan belajar tentang tajuk teknologi. Okay, dalam tajuk teknologi kamu sedia maklum seperti kita dah belajar sebelum ini, dua faktor yang mempengaruhi kestabilan dan dua faktor yang mempengaruhi kekuatan bahan. Siapa boleh bagi tahu saya dua faktor yang mempengaruhi kestabilan? Ketinggian. Faktor yang mempengaruhi. Yes, ketinggiannya tak cukup. Mesti ada satu perkataan lagi. Ketinggian. Ketinggian siapa? Ketinggian Okey, ketinggian struktur atau ketinggian objek. Satu lagi? Luas tapak. Luas tapak. Okey, mesti apa? tapak objek. Tapak objek. Okey, luas tapak struktur atau luas tapak objek. Dua faktor yang mempengaruhi kestabilan. Kemudian ada juga dua faktor yang mempengaruhi kekuatan. Kekuatan tu maksudnya tidak mudah roboh. Letak beban dia tak roboh. Okey, apakah dua faktor yang mempengaruhi kekuatan binaan pula? Jenis objek. Jenis objek atau jenis bahan yang digunakan dengan bentuk objek ataupun bentuk struktur. Itu adalah dua faktor. Okey, disebabkan itu seterangkan faktor menggunakan slide yang dia beri. Nampak tak slide, sir? Nampak. Okey, dia tunjuk tentang dua jenis bas. Satu bas satu tingkat, satu lagi bas berapa tingkat, Wahyi? Dua tingkat. Okey. Afiq, untuk menyiasat hubungan di antara manipulasinya apa tadi? Ketinggian bas dengan kestabilan siapa? Kestabilan bas. Jadi kena jawab dengan terang. Belajar Okay, so jangan lupakan pelajaran sains. So awak kena belajar untuk pastikan awak sentiasa ingat. Okay, sebagai seorang orang sains, jadi saya bagi tahu kamu, kita bila tak belajar sesuatu dalam masa 3 bulan seolah-olah macam kita dah lupa balik, terutama kanak-kanak. So tolong konsisten belajar setiap minggu, setiap hari bagi semua mata pelajaran. Kalau tak, nanti awak akan lupa balik apa yang belajar. Okay, kena ingat dan kena ada jadual konsisten. Dalam kata lain, konsisten tu apa? Secara istiqomah. So kena belajar. Kena tetapkan dekat jadual awak mesti ada mata pelajaran sains setiap hari, as revision ke dan sebagainya. Nota poket sebagi ada kan? Ada. So boleh tengok balik rujukan-rujukan macam tu. Kalau saya dapat feedback yang bagus, so nanti saya akan letakkan dekat pondok jaga sekolah nota poket yang baru untuk tahun 6. Jadi ada masa kita boleh kalau ada UPSR kita dah boleh advance dah. Macam mana nak belajar. Okey? Sebab ulang topik yang sama pun bagus, tapi cara yang kedua ialah kita habiskan dulu skop yang sepatutnya kamu belajar untuk UPSR. Lepas kita buat revision sahaja. Okay, next. Ini faktor dia yang pertama. Yang kedua, apakah pemboleh ubah dimanipulasikan? Cuba awak tengok pasu ni. Luas tapak objek. Apa beza dia? Okey, luas tapak. Okey, bila jawab soalan sains, tak boleh jawab sekerat-sekerat. Awak jawab luas tapak. Nanti saya, luas tapak apa? Tapak Sulaiman. Tahu tapak Sulaiman? Tahu. So, kena jawab apa? Luas tapak. Objek ni apa? Pasu. Jadi luas tapak pasu. Atau kamu tak tahu kata ni pasu, tulislah luas tapak objek. Still boleh diterima. Faham? Okey, so sekarang yang dimanipulasinya ialah luas tapak pasu. Apa pun boleh ubah bergerak balasnya? Masih lagi topik yang sama, iaitu kestabilan siapa? Objek. Okay, kestabilan objek atau kestabilan pasu. Okey, so sekarang dah ada manipulasi, dah ada gerak balas. Faris, bagi tahu saya tujuan penyiasatan. Untuk mengkaji hubungan di antara luas tapak pasu dengan kestabilan pasu. Bagus. Okey, itu contoh macam mana nak jawab tujuan penyiasatan.
dalam satu-satu penyiasatan sains, bila ada tujuan penyiasatan mesti ada kesimpulan ataupun di awalnya adalah hipotesis. Tapi dalam sains untuk sekolah rendah, hipotesis, kesimpulan, cara jawabnya beza ke sama? Berbeza. Beza, ya ke beza. Hipotesis dengan kesimpulan beza ke sama? Cara jawabnya sama. Okey, so Maya bantu saya untuk menjawab hipotesis bagi penyiasatan kita berdasarkan raja. Hipotesis kita guna apa? Jika markah kan lebih mudah. So macam mana nak jawab? Okay, siapa boleh bantu Sumaya macam mana nak jawab soalan hipotesis? Jika luas tapak pasu bertambah, apa jadi dengan kestabilan? Okey, guna semakin. Jika luas Semakin boleh. tapak pasu Semakin bertambah luas tapak pasu, semakin stabil. semakin bertambah kestabilan pasu. Okey, jelas Okey, tak apa. Kita lagi setulis satu-satu. Ni kita bagi penerangan. Okey, berikutnya ialah faktor kekuatan bahan. Ada dua faktor. Yang satu tadi ialah bentuk binaan. Yang kedua adalah jenis bahan atau bentuk struktur. Pernah tak kamu nampak bangunan dekat mana-mana dalam Malaysia ni ataupun dalam dunia bentuk seperti bola? Ada tak bentuk seperti bola? Amat kurang betul. Kebanyakannya bentuk kubus, bentuk kuboid, bentuk piramid. Hemisfera. Hemisfera, betul? Macam igloo, tahu igloo? Tahu tak igloo? Ya. Apa itu igloo? Rumah ais. Rumah ais, okey. So igloo tu dia bentuk hemisfera ataupun separa daripada sfera tersebut. Okey. So disebabkan oleh bentuk begitu adalah lebih kuat. Okey, bentuk begitu adalah lebih kuat. Okay, sekarang saya nak share dekat kamu dengan satu contingan. Bukan contingan apa-apa, saya nak bagi tahu bentuk jambatan. Okey, so sekarang kalau kamu tengok flyover. Okey, ni sekatalah flyover. Kat tempat kita kat mana ada flyover? Contoh yang ini daripada dekat depan hospital tu kan? Ni daripada Parit. Ni apa? Hospital kan? Depan tu. Okey, nak pergi ke hospital. Flyover. Okey. Flyover ni kalau awak tengok dia buat dalam bentuk melengkung ke atas. Betul tak? Betul. Dia buat dalam keadaan melengkung ke atas. Pasal apa dia tak buat melengkung ke bawah? Okey, katalah satu flyover lain, kenapa dia tak buat melengkung ke bawah, masuk ke bawah? Okey, dia buat macam ni. Ni tiang buat flyover macam ni. Kenapa dia tak buat macam ni? Kenapa flyover dibuat macam ni? Sebab bentuk di atas ni saya labelkan bentuk A. Bentuk A. Bawah ni bentuk B. Kerana bentuk A lebih kuat berbanding bentuk B. Bentuk A lebih kuat berbanding bentuk B. Okay, katalah satu lagi, ini ada satu jambatan, dia lurus saja macam ni. Ini pun tak boleh sebab ini adalah kurang kuat berbanding A. Bahan. Okey, katalah satu lagi nak buat meja. Meja yang ada 2 kaki dengan meja yang ada 3 kaki. Meja mana yang lebih kuat? 3 kaki. 3 kaki. Meja 3 kaki. Okay, so ini dipengaruhi oleh bentuk struktur cantik. Betul meja selukis. Okey. So itu contoh. Okay, seterusnya saya pergi kepada perkongsian berikutnya. Okay. Perkongsian berikutnya dia bagi tahu jenis bahan. Okey, bahan konkrit lebih kuat. Okey, paling kuat dekat sini ialah konkrit sebab ia adalah gabungan. Kemudian besi. Kenapa besi pun kuat tetapi kenapa tidak nombor 1? Kerana besi ada waktu-waktu tertentu dia akan berkarat. Okey, dia akan berkarat. Okey, itu sebab dia tidak
kuat berbanding dengan konkrit. Okey, plastik mana ada ringan, tak boleh guna beban yang terlalu besar. Okey, kayu masih lagi kuat tetapi kayu paling tidak kuat berbanding besi, plastik dan konkrit. Okey, jangan risau. Nota-nota ni sebenarnya kalau awak rujuk dalam nota poket dah ada. Okey, so tengok je dekat dalam nota poket tersebut. Dan ini adalah bentuk-bentuk yang saya sebut. Siapa dapat kenal pasti bentuk-bentuk ni? Ada lagi beberapa bentuk yang saya tak tulis dekat situ. Saya tak catatkan. Siapa dapat kecan antara banyak-banyak bentuk ni? Apa yang tak ada? Ya, kuboid. Kuboid, bukan kubok. Kuboid. Okey, so kuboid tak ada kat sini. Selain daripada kuboid, apa lagi yang tak ada? Satu lagi. Sfera. Sfera. Okey, so bentuk sfera tak ada. Kon tahu kon? Kon jadi tak ada masalah. Okey, yang satu, dua bentuk yang tak ada iaitu sfera dan juga bentuk Boy. tulis dekat buku latihan kamu bentuk kuboid. Kemudian tunjuk dekat saya mana bentuk kuboid yang awak buat. Buku apa tu? Okay, mana-mana buku latihan pun awak tulis. Okey, laskarkan. Kemudian tunjuk dekat kawan-kawan. Mana dia bentuk kuboid. Dalam matematik pun belajar bentuk kan? Okey, ada beberapa orang yang internet dia tak kuat sepaham. Bila dia keluar masuk, maksudnya dia internet dia tak kuat. Kalau internet tak kuat, awak offkan cam. Dia akan jimatkan data kamu. Tapi kalau internet dekat rumah kamu guna Unify ke apa ke, it's okay. Boleh je terus gunakan dengan kuboid. Jangan lukis kubok, kuboid. Dah. Okey, Faris tunjuk dekat kawan-kawan mana kuboid kamu. Okey, sekarang saya pin Dah siap dah. sikit lagi Faris. Sekejap. Sekarang ni saya sedang spotlight. Semula Faris tunjuk kat kawan-kawan. Jadi sekarang semua kawan-kawan dapat nampak awak punya monitor ataupun awak punya skrin. Okey, itu kuboid. Itu adalah random lukisan awak kan. Nanti awak tolong betulkan balik macam mana melukis kuboid. Lagi selain daripada Faris, thank you. Faris, siapa lagi nak tunjuk? Yes, Wai. Mana hasil kerja kamu? Okey, Wai punya kuboid panjangnya macam batu nisan saya tengok. Okey. Baik, next Afiq Darwisi. Okey, Afiq Darwisi lukis kuboid dengan kemas. Nampak Afiq Darwisi dilukis kemas. Bagus, macam tu lah kita nak. Okey, lagi? Mana? Apa lagi? Siapa nak tunjuk hasil kerja dia? Ada? Okey, so kalau tak ada, saya teruskan. Boleh? Okey. So, satu lagi adalah bentuk sfera. Okey, sfera tu bentuknya seperti guli. Okey, bentuknya sfera. Okey, bentuk sfera ataupun bentuk seperti guli tu kita namakan sfera. Baik, saya nak tanya, bola bentuk apa? Sfera. Kita dengar orang sebut bola bentuk bulat. Siapa sebut bola bentuk bulat? Bukan orang sains. Sebab bentuknya ialah sfera. Bulat. Kenapa kita tak boleh panggil bola tu? Sebab bulat itu Sebab bola tu tak lempeng. Tak lempeng.
Apa beza dalam matematik awak dah belajar dah 2D dengan 3D. Betul tak? Kenapa kita tak sebut bola tu bulat, ikannya sfera? Dia dua dimensi. Okey, sebab bola ialah 3D, 3 dimensi, sebab tu kita namakan dia sfera. Siapa boleh bagi tahu saya macam mana nak ceritakan apa itu bulat? Dia? Bulat tu hanyalah merujuk kepada lakaran ataupun sesuatu yang berbentuk 2D sahaja. Okey, 2D dikenali sebagai bulat. Kalau 3D itu ialah kita, dan yang berikutnya ialah dia tanya dekat situ apa? Kepentingan binaan yang kuat dan stabil. Penting tak binaan yang kuat dan stabil? Penting ya? Kalau tak penting maksudnya hari ni kita buat rumah, esok rumahnya roboh, hari-hari dalam berita masuk cerita rumah orang roboh. Sebab itu binaan sangat penting, okay, mengikut bentuk dan strukturnya. Okay, ada tak orang buat rumah daripada straw? Ada tak? Apa? Ada tak orang buat rumah daripada straw? Dia cakap, dia masuk dekat nak viral buat rumah daripada straw. Boleh tak? Tak boleh. Kenapa tak boleh buat rumah daripada straw? Itu bukan bidaan aku. Tak kuat. Satu tak kuat, satu lagi tak selamat. Kan? Terbang. Terbang, tiup angin terbang. Satu orang orang bakar sikit kat rumahnya, rumah dia lah yang paling cepat terbakar, betul? Berbanding dengan rumah orang lain. So banyak faktor yang menyebabkan kata dekat situ antara kepentingan binaan yang kuat dan stabil supaya tahan lama. Sebab tu kalau awak tengok lebih banyak jambatan konkrit dekat Malaysia ataupun lebih banyak jambatan kayu sekarang? Jambatan konkrit. Lebih banyak jambatan konkrit berbanding jambatan kayu kerana tahan lama. Kalau setiap tahun kena tukar jambatan. Okay? Mengurangkan kos penyelenggaraan. Penyelenggaraan tu maksudnya baik pulih dan juga lebih selamat. Katalah jambatan pergi Pulau Pinang guna jambatan kayu. Siapa agaknya bapak dia nak pergi naik jambatan tersebut? Ada kan? So mestilah nak naik menggunakan jambatan konkrit sebab dia lebih selamat. Boleh? Okey, so untuk itu hari ini saya rasa topik kita dua saja saya sentuh. Yang satu berkaitan dengan kekuatan, satu lagi adalah kestabilan. Saya nak refresh kamu mengingat semula faktor kestabilan. Faktor yang mempengaruhi kestabilan. Tulis dekat Zoom group chat. Apakah faktor yang mempengaruhi kestabilan? Okey, satu lagi, apakah faktor yang mempengaruhi kekuatan? Luas tapak dan ketinggian untuk kestabilan. Manakala luas tapak Rania jawab jenis bahan. Wai pun jawab jenis bahan. Satu lagi apa? Bentuk, struktur atau jenis bentuk. Yes, bagus. Jadi saya rasa semua orang dapat secara ringkas topik tersebut sebab kita sentuh ringkas sahaja. Maka saya nak kamu teruskan dengan quizzes. Dah lama saya tak lihat murid-murid kelas Delta bersaing untuk quizzes. So on awak punya komputer boleh, tak ada masalah mana-mana ya. So masuk quizzes. Nampak tak saya share? Saya share. Okey, so untuk quizzes. Okey, untuk quizzes hari ni quizzes tajuk berkaitan dengan kestabilan sebagi satu soalan tentang kestabilan. Sedia? Belum. Mana nak jawab? Sekejap Cakap je. Tak, awak masukkan dalam quizzes lah. Biasa kan main quizzes?
Biasa. Tak? Biasa, Dah biasa. lupa. Okay, so pergi dekat situ. Kejap. Kalau guna phone susah. Susah. Itulah cabaran. It's okay, cuba. Macam mana ni, Sir? Mana? Kan Lalu je. ke? Ha? Tab baru. Apa dia? Buka tab baru. Tak Ah, baru. buka tab Aduh. baru. Sebelah dia. Tambah lah, tekan tambah. Pandai. Okey, bagus bekerjasama. lepas tu? Apa kod dia? Susah, macam mana nak tambah? 261075. Berapa? 261? Hmm. 261? 261075. Dia nampak buat. Oh, siapa cakap tu? Boleh? Okey, so sekarang saya dah dapat 3 orang. Dah dapat 3 orang yang masuk. Okey, cepat. Saya masuk dah. Lambat. Lambat. Kejapnya Sir. Apa kod dia? 75. Apa? 261075. Kenapa tutup ni? Okey. Mana ni? Tak boleh. Boleh ke tak? Tak, Boleh dah je. komputer ni. Macam mana tak boleh masuk? Orang lain boleh masuk je saya tengok. Apa pun Control T. Critical T. Ha? Tekan Kau buat critical. macam mana ni? Tekan dekat bawah kiri tu ada critical CTRL. Ya. Pening lah. Tekan CTRL. Dah, saya tak nampak lah. Baik. Jangan gelabah slow-slow. Tekan apa? CTRL. Nampak tak tu? Ada satu bawah. Okey, Wahid tunjuk kat Wahid! skrin. Tunjuk kat skrin. Pergi dekat quizzes, lepas tu tekan enter. Mana saya tak faham. Okey, Okey. Wahid ada install Quizzes dekat dalam phone tak? Tak ada phone lah. Okey, awak guna apa sekarang? Komputer. Kalau guna komputer, awak minimizekan dulu skrin kita. Awak klik sekali lagi Google. Buka Google. Search Tu kena leave ke? Bukan lift. Awak minimize, kecilkan dulu. Minimize tu maksudnya ada atas tu ada tanda apa? Ada tanda palang, ada tanda petak, ada tanda pangkah. Awak buka tanda palang, minimizekan. Kan satu yang baru. Buka yang baru. Dekat mana? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ni. Okay, awak ada smartphone tak? Awak ada smartphone tak? Kan yang setunjuk tu ke? Bukan lah. Ni kecilkan ni. Nampak tak yang saya tunjuk kat ujung tersa ni? Oh. Kecilkan dulu. Nampak? Kecilkan dulu. Kemudian ambil yang baru. Boleh? Boleh. Okey, cepat tekan baru tekanlah quizzes, Alamak. tulis quizzes. Dekat bawah lah pula. Tak apa, tulis quizzes. Tengok Rania dah marah, tengok dia marah Wahid lambat ni. Wahid. Okey, sambil tunggu tu boleh baca nota poket atau buku rujukan. Kita tunggu Wahid ni untuk buat ulang kaji topik berkaitan dengan tajuk kestabilan. Ada 20 soalan. Okey. So get ready 20 soalan selalunya. Kejap sir, saya baru nak mula ni. Okey, orang lain dah marah awak macam-macam dah Wahid cepat sikit. Ya. Ada time limit ke nak jawab soalan? Tak. 45 saat. Sir, saya tak nampak yang tu lah. Dia Yang macam apa kalau- pula?
Ada. jawab lagi. Makan Awak jadi tak macam nampak apa Wai? Dah, saya nak baca tu apa yang tu. Apa tu? Kod. Kod sebut. Okay, kod dia 261075. Dua apa? 261 Satu. 075 sabar ya. 07. 5. Iklan daripada Wai. Dah masuk dah. Sekejap. Tepuk tangan Wai yang berjaya masuk. Okey. Yeay. Baik, so boleh saya mula sekarang? Kejap. Kita keluar. Okey. Keluar pula dah. Okey, cepat Faris. Dah masuk dah, sir. Okey. Hari ni saya minta maaf tau, tak boleh lama sebab sebenarnya dalam kursus mula pukul 9 pagi Yalah, dah masuk. Okay, sorry. sampai hingga 10. Okey? Okay. Dah. Dah. Faris dah masuk. Dah saya termasuk Okey, 2 so kali. kita mulakan sekarang. Boleh? Boleh. Okey, kita nak tengok siapa dia champion bagi tajuk kestabilan dan kekuatan untuk beradu IQ mereka. Kita mula sekarang. Kalau kuat, tolong slowkan audio. Bunyi dia kuat sikit. Go. Mana? Kecilnya. Boleh besarkan, besarkan. Okay. Boleh guna jari. Guna jari pun boleh. Ataupun tanpa guna komputer boleh double click dekat gambar tu untuk besarkan soalan. Yes, saya berjaya. Masa lama 45 saat. Jangan terus-terus tekan je. Apa tu? Invest. Sip. Cepat dulu guys, bukan dari kesukaan bagi pembeli kita. Yang mahal tu. Baca betul-betul, tengok nota. Boleh lah ni. Bawa up. Dapat. Nombor 3 nasib. Manakah bentuk bagi Satu. pensel? Antar berapa? That was the question. P dan Q. B. Just motor je tadi tu. Satu sikit. Oh. Was habis. Number 1 again. Mereka akan jatuh dulu. Habislah nombor 2. Bentuk struktur. Okay, boleh lah. Activate. Dan R. Ya B ke? B tak meme. Manakah merupakan bentuk bagi pensel? Power up. Stick saver. Okey, buat masa ni Faris nombor 1 Apa jadi? Aduh. Afiq activate power play. Tak, semua dapat. Jawab cepat-cepat. Kalau macam ni dapat lagi banyak markah sekarang macam ni. Habis dah.
Kalau tampak kemudian untuk Biar. Aduh. Oh, hi, Mark. Yeah, okay. Oh, double Jeopardy. That's so good, Dennis. So good. Alhamdulillah. That's really good. Huh? At the very sebelah terang. Ayuh, salah lah. Ramai. Ada lagi ya? Siapa guna nama iPhone tu? Dia sedang mengejar Faris. Siapa? iPhone? Siapa iPhone? iPhone Musang tu. Afiq pun sedang kejar Faris. Alah, Afiq kah? Allah, Afiq yang mengejar. Oh, Maya kerja dulu. oh, Pak nak pergi. Oh, kan. Okay. Tiga jenis. Atau Aduh. QRS 696. Tak ada. Oh, itu. Kelop. Allah. Jaliano ni. Kebahan binaan yang paling kuat. Faris, apa dah jadi? Awak sekarang nombor 2. Fokus ya. Power. iPhone dekat depan. Ya. Okey, Nisa dah habis jawab soalan. Si. Habis. 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 Allah.
Wai, are you okay? Okey. Okey, sekarang kita tengok adakah Afiq dapat memintas Nisa untuk tempat pertama. Sebab dia saja yang masih ada banyak peluang. Ukal, cepat habiskan Ukal. Okey, Sumayya tengah naik. Macam nak tengok semua orang dengan markah. Apa ni kak? Okay, siapa yang dah habis boleh tengok dekat skrin sir bagi nak tengok kedudukan terkini. Okey. Mana? Siapa dah siap? Dah habis. Okay. Ini tu Baik ya, gambar. Afiq dah habis. Setakat ni Afiq duduk nombor 2. Tapi Daniel sedang potong. Ukail ada lagi peluang untuk menjawab, juga Sumayya. Abang ingat dia tak nampak ke kat dalam WhatsApp tu ni? Dia nampak dalam WhatsApp tadi tu kan? Alright, Najla pun dah habis. Wai pun dah habis. Kita tunggu Daniel, Ukail dan Sumayya. Sumayya, berapa soalan lagi? Okay, Daniel dah habis. Ukail pun dah habis. Sumayya pun dah habis. Siapa guna nama iPhone? Baik, saya akan tamatkan. Kita akan tamatkan sekarang. Dan kita tengok. Okay, ini keputusan dia. Kalau tak habis pun. Rasa saya dah tekan N. Okay, baik. So, itu tadi kedudukan kita bagi kuiz. Siapa nombor 1 tadi? Siapa nombor 1? Ini tajuk berkaitan dengan kestabilan. Jadi ini adalah kedudukan kamu.
Okay, Nisa nombor 1, Afiq nombor 2. Nampak 100 markah dia dekat sini, ada tak? Apa? Okay. Ni kedudukan markah kamu. Accuracy. Alright, so kita tengok mana Ukay. Ukay nombor berapa Nombor 6. Dia Ya, cari. Ukay di sini nombor 6. Okay, bagus. Ini kedudukan kamu. Baik. So, sebelum kita mengakhiri kalau ikutkan ni tadi, saya nak sambung lagi dengan Kahut dan juga Kahut. Sambung dengan Kahoot lagi? tak sempat lah sebab saya ada bengkel. Kalau saya tak ada bengkel, saya boleh sambung. Okay? It's okay. Minggu depan, kita punya kelas mulai pukul berapa? 8 sehingga 10. So, Okay, so minggu depan kita punya kelas daripada pukul 8 sehingga pukul 10. Jadi lama sikit. Okay, berbanding dengan minggu ini. Jadi saya harap kalau dah tahu lama, pukul 8 sebelum awak masuk kelas sarapan siap-siap. Tapi tak ada masalah, saya tak nampak pun kalau kamu masih nak belajar, nak sarapan ke apa pun kan. Okay, yang pentingnya ialah bila kamu ada dalam kelas, awak punya internet kuat. Ya, Okay, saya internet awak kuat dan juga boleh ikut kelas kita dengan teliti. So, saya akan letakkan buku nota untuk ataupun nota poket tahun 6 dekat Pondok Jaga mulai esok untuk kita guna pada minggu depan. Sebab saya rasa nak ambil ke sir? bagus ambil untuk awak buat rujukan bila-bila masa. Okay, it's okay. Boleh minta parents awak pergi ambil dekat mana? Pondok Jaga nota poket untuk 2021. Boleh. So, baca buku sebagai bacaan tambahan. Okay, so ada apa-apa soalan sebelum kita end session tak? Tak ada. Okay, kalau tak ada, jumpa minggu depan waktu yang sama tetapi kita extra 1 jam lagi, 8 sehingga pukul 10. Boleh? So untuk minggu ni saya minta maaf sebab saya ada khusus hingga 5 petang. Mulai Isnin hingga hari Rabu. Okay, so untuk kawan-kawan yang tak dapat join, tolong bagi tahu mereka mulai minggu depan kita masih lagi ada kelas tetapi selama 2 jam. Boleh? Okay. Kalau tak ada apa-apa, kita akhiri sesi untuk hari ini. Selamat belajar dan markah kamu tu saya catatkan sebagai satu markah bagi aktiviti kita. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye.